Kulit dia pula putih sangat. Lepas tu baju yang dia pakai, baju kebaya putih yang dia pakai tu macam persalinan untuk orang berkahwin. Lagipun budak perempuan tu tadi juga turut mengenakan selendang putih yang tutup kepala dia sikit. Lepas tu nampaklah kan bahagian rambut dia. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram. Bukan satu kisah seram yang berlaku di Jalan Gombak yang mana ramai orang yang pernah jumpa dengan gadis berkebaya putih. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kisah ini dikongsikan oleh seorang perempuan yang bernama Alia, yang mana kejadian ini berlaku pada tahun 2008 semasa Alia ni menetap di Gombak, Selangor. Kata Alia, kejadian tu berlaku pada malam Jumaat. Masa tu, Alia ni baru sahaja sampai lebih kurang dalam pukul 1 pagi lebih macam tu dekat hentian Pudu Raya selepas dia ni bercuti dekat Johor. So, setibanya Alia ni dekat hentian Pudu Raya tu, sebab masa tu kan dalam pukul 1 pagi lebih macam tu. Jadi, Alia ni pun teruslah cari teksi yang boleh hantar dia ke rumah dia dekat Gombak tu. So, bila lepas dia cari apa semua, akhirnya dia pun jumpalah dengan satu pemandu teksi ni. Dia kata nama pemandu teksi tu adalah Pak Cik Din. Menurut Alia, Pak Cik Din ni merupakan seorang pemandu teksi yang berusia sekitar 50-an macam tu. Dan Pak Cik Din ni juga merupakan seorang lelaki yang sangat-sangat peramah. Jadi sepanjang perjalanan daripada hentian Pudu Raya tu menuju ke rumah Alia dekat Gombak, memang banyak sangat kisah yang dikongsikan oleh Pak Cik Din ni. Jadi bila Alia ni melayan kisah-kisah Pak Cik Din tu, dia kata memang seronok jugalah kan, sebab Pak Cik Din tu sangat-sangatlah peramah orangnya. Bila mereka sampai dekat satu kawasan, iaitu dekat kawasan Kampung Batu, dekat situ ada satu sekolah agama. Lepas tu depan sekolah agama tu ada satu hentian bas. Daripada jauh, mereka berdua ni, iaitu Alia dan juga Pak Cik Din ni, nampak ada seorang perempuan yang duduk berdiri dekat hentian bas tu. Lepas tu perempuan tu dia pakai baju kebaya berwarna putih dan dia melambai-lambai dekat kereta ataupun dekat teksi Pak Cik Din ni. Jadi mungkin disebabkan oleh Pak Cik Din ni kesian tengok gadis berbaju kebaya tu tadi duduk sorang-sorang dekat hentian bas tu. So dia pun minta izin lah dengan Alia ni. Dia tanyalah Alia, boleh tak kalau Pak Cik ambil budak perempuan ni juga? Kesian kan tengok dia duduk sorang-sorang tu. Lagipun rumah Alia pun tak jauh lah. Dekat depan tu sikit je rumah Alia. Jadi Alia ni dalam keadaan mengantuk apa semua. Lepas tu mungkin Alia pun ada juga kot rasa kesian kan tengok perempuan seorang dekat luar waktu-waktu malam macam tu. So Alia ni pun mengangguk tanda setuju. Lepas tu Pak Cik Din ni pun teruslah memberhentikan teksi dia untuk ambil budak perempuan yang berkebaya putih tu. Okey, lepas tu budak perempuan tu pun tadi masuk ke bahagian belakang. Okey, dia duduk dekat belakang betul-betul di sebelah Alia. Masa ni Alia kata bila sejurus selepas gadis tu masuk dekat dalam kereta, bau dia sangat-sangat harum. Dan masa ni Alia mula rasa berdebar sebab dia kata lain macam sangat bau harum budak perempuan dekat sebelah dia ni. Dan lepas tu bila dia tanya budak perempuan tu nak pergi ke mana, budak perempuan tu pun cakap dia nak pergi ke kubur. Lepas tu kan bila Alia dengar je budak perempuan tu kata yang destinasi dia lepas ni dia nak pergi ke kubur, teruslah Alia ni lagi rasa berdebar. Sebab masa tu jam menunjukkan pukul 2 pagi. Gila ke apa kan? Budak perempuan duduk sorang-sorang dekat luar. Lepas tu bila naik teksi kata nak pergi ke kubur pukul 2 pagi. Kau nak pergi ke mana kubur pukul 2 pagi kan? Tak boleh ke pergi waktu siang ke macam mana? Dah lah bau budak perempuan tu tadi harum. Lagilah si Alia ni mula rasa cuak. Tapi kan dalam keadaan cuak dan juga dah mula rasa meremang ni, Alia dia memberanikan diri untuk toleh ke arah perempuan tu. Mula-mula dia macam tak nak tengok kan sebab dia takut dengan budak perempuan sebelah dia tu. Tapi lama-lama dia macam memberanikan diri untuk tengok. Aku nak tengok budak perempuan ni kan. Masa ni lah Alia kata budak perempuan tu merupakan seorang yang sangat-sangat cantik dan sangat ayu. Kulit dia pula putih sangat. Lepas tu baju yang dia pakai, baju kebaya putih yang dia pakai tu macam persalinan untuk orang berkahwin.
Lagipun budak perempuan tu tadi juga turut mengenakan selendang putih yang tutup kepala dia sikit. Lepas tu nampaklah kan bahagian rambut dia. Jadi bila Alia ni toleh untuk tengok gadis tu tadi kan. Gadis tu pun tengoklah dekat Alia. Lepas tu dia pun tersenyum. Tapi Alia ni dia punya takut. Dia tak mampu nak membalas senyuman budak perempuan tu tahu. Sebab dia kata masa tu badan dia dah macam menggigil dengan sangat teruk. Sampai ke kaki dia pun dah mula menggigil. Lepas tu, Pak Cik Din ni pun meneruskan perjalanan. Dan macam yang sebelum ni, masa Alia dengan Pak Cik Din je kan. Pak Cik Din ni peramah. Bercakap banyak kan, cerita tu ini apa semua. Tetapi bila budak perempuan tu masuk je dekat dalam teksi, bila mereka bertiga dekat dalam teksi tu, suasana sepi sangat. Yang diorang dapat dengar cumalah bunyi aircon daripada kereta Pak Cik Din tu. So Pak Cik Din tak bercakap, Alia pun tak bercakap. Yang budak perempuan tu tadi memang of course lah, memang terus tak bercakap apa-apa dengan senyap. Macam tu je kan. Lepas tu bila Alia ni sedar yang mereka ni dah pun semakin menghampiri kawasan perkuburan, hati Alia ni semakin berdebar-debar. Masa tu jantung Alia ni duk-duk kan. Sebab dia rasa macam, dia macam yakin sangat yang sebenarnya budak perempuan sebelah dia tu bukan manusia tau. So disebabkan terlampau takut, Alia ni memang tak memandang langsung kiri kanan, dia cuma mampu tunduk macam tu je. Sampailah budak perempuan tu menghulurkan wang kepada Pak Cik Din pun memang Alia ni tak tengok sangat. Sebab dia takut nak tengok dekat budak perempuan tu tadi. Lepas tu Pak Cik Din ni dia cakap dekat budak perempuan tu tadi, kos ataupun tambang tu RM3.50 je. Tapi budak perempuan tu bagi RM10 kan. Tapi masa Pak Cik Din ni nak bagi baki dekat budak perempuan tu dah hilang. Dah lenyap. Lepas tu Pak Cik Din pun tanyalah Alia, mana budak perempuan tu tadi kan? Lepas tu Alia ni pun cakap budak perempuan tu memang dah tak ada, dah hilang. Lepas tu bila diorang tengok dekat sekeliling pun memang tak ada. Yang peliknya kawasan tu memang kawasan perkuburan tau. Yang ada penempatan orang paling tak pun dalam 300 meter. Dalam kawasan tu memang kita boleh katakan kawasan tanah perkuburan yang memang sangat-sangat sunyi lah. Tak ada kawasan perumahan ke apa sekeliling, tak ada kan. Dan lagi satu pula, kalau betul budak perempuan tu tadi adalah manusia, sepatutnya diorang boleh nampak lagi lah kelibat berjalan dekat tepi jalan ke macam mana kan. Tapi bila diorang tengok dekat luar memang tak ada orang pun. Jadi ke mana budak perempuan berkebaya putih tu tadi hilang. So, tanpa tunggu lama lagi, Pak Cik Din ni pun terus pecut teksi dia dan hantarlah Alia ni ke rumah dia kan. So, malam tu Alia kata memang dia tak dapat tidur dalam keadaan yang lena sangatlah. Sebab dia tidur dalam keadaan ketakutan. Mungkin disebabkan oleh dia teringat balik dekat budak perempuan cantik yang dia nampak tu tadi kan. So, lebih kurang dalam seminggu ataupun 2 minggu selepas daripada kejadian pada malam tu, Alia ni ditakdirkan sekali lagi berjumpa dengan Pak Cik Din. Mungkinlah Pak Cik Din ni kan jenis yang peramah. So mungkin dia jenis yang kenal orang lah kot. So mereka pun bersembang lah. Dan tiba-tiba terkeluarlah pasal topik budak perempuan misteri pada malam tu. Jadi Pak Cik Din ni pun cakap lah dekat Alia. Sebenarnya selepas daripada dia hantar budak tu dengan Alia pada malam tu kan, dia pelik sebenarnya sebab keesokannya rezeki Pak Cik Din ni memang melimpah ruah. Sampaikan dalam sehari dia boleh buat pendapatan sekitar 5 hingga 600 dalam masa sehari je. Jadi disebabkan dia rasa yang budak perempuan tu tadi mungkin macam agak special macam tu kot. Ataupun macam memberi rezeki ke macam tu lah lebih kurang. Jadi Pak Cik Din ni masih lagi menyimpan duit RM10 yang diberikan oleh budak perempuan tu tadi. Dan kata Pak Cik Din, duit tu sampai sekarang mengeluarkan bau yang sangat harum. Lepas tu Pak Cik Din juga turut bagi tahu dekat Alia, dia kata sebenarnya bukan Pak Cik Din seorang je yang pernah jumpa ataupun hantar budak perempuan tu pergi ke tanah perkuburan tu. Sebab kata dia ramai juga kawan-kawan dia yang lain yang pernah terserempak dan juga hantar budak perempuan tu dekat tanah perkuburan pada malam Jumaat, iaitu di antara pukul 12.30 malam sampailah pukul 2 pagi. Maksudnya bukan Pak Cik Din seorang je lah pemandu teksi yang pernah terserempak dengan budak perempuan berkebaya putih tu tadi. So, apa pandangan korang tentang kisah yang Pika ceritakan kali ni? Apa pun seperti biasalah, Pika nak tahu dan korang bolehlah komen di bawah. Seperti biasa, itu sahajalah video Pika untuk kali ini dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye!